Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nur al-muzhi bi lisyani bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kali yang ke-14. Sepatutnya kita ada lebih kurang 15 sesi. Ya, Ustaz Khairul Anwar, kalau Ustaz Khairul Anwar ada, sepatutnya kita ada 15 sesi. Tapi kita baru sampai kepada hadis yang ke-8. Insya-Allah tuan-tuan, kita cuba untuk baca dengan lebih cepat untuk kita habiskan hadis-hadis ni, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, sebelum kita pergi ke bazar, sebelum kita pergi ke mana-mana pun, sebelum bazar ditutup, kan? Esok last, hari ni last lah kan bazar. Esok bazar dah tak ada dah. Ikut hari ni nak ambil kesempatan pergi bazar, nak lepaskan gian pergi bazar, bolehlah pergi bazar. Tapi bazar belum buka lagi dah. Pukul 3 suku kan? Kalau pergi pun orang bazar tu halau balik pukul 3.30 baru buka. Jadi sebelum tu insya-Allah tuan-tuan, kita sama-sama kita bincang sedikit tentang hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, tentang perihal zaman kini, tentang apa yang Nabi khabarkan yang berlaku pada zaman kita hari ini. Baik, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi yang lalu kita telah bincangkan hadis yang ke-8 daripada kitab 40 hadis perihal zaman kini, iaitu sebuah hadis daripada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, yang mana kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuj'ala kitabullahi 'aran wa yakunu al-islamu ghariban wa hatta tabdu asy-syahna'u bainan nas. Kata Nabi SAW, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah dijadikan Al-Quran sebagai bahan hinaan. Kita dah bincang tentang apakah yang dimaksudkan oleh baginda SAW sebagai Al-Quran menjadi hina. Al-Quran dipandang hina. Orang yang mengaji Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran dianggap sebagai perbuatan yang hina, yang tidak ada masa depan. Dan kata Nabi SAW lagi, tabdu syahna bainan nas, berlakunya pertelingkahan, perselisihan di kalangan manusia. Depan-depan dia baik dengan kita, tapi hakikatnya belakang dia ngumpat kita. Dia kata dia tu dalam gomok, busuk pula tu, dalam potak dia kutuk kita. Tapi depan dia baik, dia senyum dengan kita, belakang dia kutuk kita. Dia kata kita pemalas, dia hasut kita. Maka ini yang Nabi sebut, berlakunya perbalahan, persengketaan di kalangan umat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan itulah apa yang berlaku pada hari ini. InsyaAllah tuan-tuan, pada sesi ini adalah sesi yang terakhir sebelum kita raya kan, insyaAllah. Dan kita berada pada 10 malam yang terakhir, 10 malam Ramadan, dalam kita memburu malam-malam Lailatul Qadar. Ada orang kata, Ustaz, malam Lailatul Qadar dah lepeh dah Ustaz, tak payahlah cari Lailatul Qadar, Lailatul Qadar 25 itu kata dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat bila berlaku malam Lailatul Qadar, tiada siapa yang tahu, melainkan baginda SAW sahaja yang Allah beritahu kepada dia berlakunya malam Lailatul Qadar bila. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Allah menyuruh kita untuk mencari. Jadi kalaulah ada orang dia dah jumpa dengan malam Lailatul Qadar dan dia rasa memang tu malam Lailatul Qadar, sebaiknya ulama kata janganlah diceritakan kepada orang lain. Sebab tu hukum dia makruh untuk kita cerita kepada orang lain kita dah jumpa malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Kalau kita cerita dengan orang lain, kita kata, dan malam tadi dan dah jumpa malam Lailatul Qadar, kau tahu. Jadi orang yang tak sempat melakukan ibadah pada ketika itu, dia akan rasa jadi putus asa. Dia kata, lah dah berlaku Lailatul Qadar, rugi tak dapat malam tadi, tak payahlah kita bangun malam lagi, Lailatul Qadar dah lepas kata dia.
Dan sebagian ulama kata antara asbab kenapa kita kena sembunyikan supaya untuk menjauhkan sifat riak dalam diri kita. Jadi kalau kita dah jumpa, diam-diam. Dan berkemungkinan malam Lailatul Qadar itu belum berlaku. Hakikatnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Allah suruh kita cari. Nabi SAW ajar kita taharrau Lailatul Qadri fi witri min ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi SAW, cari malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil daripada 10 malam akhir Ramadan. Nabi suruh kita cari. Dan antara asbab rahsia daripada kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan berlakunya malam Lailatul Qadar adalah supaya kita berusaha mencari, supaya kita menghidupkan 10 malam terakhir. Baginda sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidatina Aisyah, bila masuknya 10 malam terakhir, syadda mizarahu, Nabi SAW akan mengetatkan kain baginda SAW. Sebagian ulama kata mengetatkan kain ini bermakna tidak bersama dengan isteri. Sebahagian ulama mengatakan mengetatkan kain ini bermakna baginda sallallahu alaihi wasallam berusaha bersungguh-sungguh. So itu ada hadis yang lain, Sayyidatina Aisyah kata yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Kata Sayyidatina Aisyah, Nabi SAW itu berusaha beribadah kepada Allah, memperbanyakkan ibadah baginda SAW pada 10 malam terakhir melebihi daripada malam-malam yang lain. Menunjukkan bahawa baginda SAW bila masuk 10 malam terakhir, baginda memperbanyakkan amalan ketaatan baginda SAW. Terbalik dengan kita bila masuk 10 malam terakhir lagi malas nak kita beribadah, lagi kita jauh pergi ke surau, lagi kita malas nak pergi sembahyang tarawih. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 malam terakhir, baginda akan memperbanyakkan amalan ketaatan, memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahya lailahu, menghidupkan malam baginda sallallahu alaihi wasallam, wa ayqadha ahlahu, dan Nabi SAW akan membangunkan ahli keluarga baginda SAW. Jadi ini sunnah baginda SAW pada 10 malam terakhir, iaitu kita menghidupkan 10 malam yang terakhir dan membangkitkan, mengajak ahli keluarga kita untuk sama-sama menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita kat rumah biasanya susah nak malam Lailatul Qadar, kita ajak ahli keluarga kita sembahyang ke masjid. Sebab biasanya pergi ke masjid, pergi ke surau yang ada buat program Qiyamul Lail, kita akan menjadi lebih semangat. Bila ramai orang datang sembahyang, jadi lebih semangat. Maka buatlah supaya kita dapat menghidupkan 10 malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir Ramadan ini insya-Allah. Baik, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rentetan daripada hadis sebelum ini, kita terus masuk kepada hadis kita. Sambungan daripada hadis sebelum ini, yang mana kata Nabi SAW akan berlakunya pertelingkahan, perbalahan daripada kalangan umat manusia. Maka pada hadis yang ke-9 daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala, daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitnatun yufarriqu ar-rajulu fiha akhahu wa abah, tatiru al-fitnatu fi qulubi rijalin minhum ila yaumil qiyamati hatta yu'ayyara ar-rajulu bi salatihi kama tu'ayyara az-zaniyatu bi zinaha. Rawahu Nu'aim bin Hammad fil Fitani wa Tabarani bi sanadin layyin. Maksudnya daripada Sayyidina Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadinya fitnah yang menyebabkan seorang lelaki memutuskan hubungan dengan abang dan bapanya sendiri. Fitnah ini terus tersebar ke dalam hati-hati kaum lelaki di kalangan mereka sehinggalah berlakunya kiamat. Fitnah ini juga menyebabkan seorang lelaki dihina kerana salatnya seperti dihina seorang penzina atas perbuatan zinanya. Maka sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As. Siapa dah Abdullah bin Amr bin al-As? Abdullah bin Amr bin al-As nama asalnya adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah adalah anaknya dan Amr ibn al-As adalah bapanya. Jadi Amr ibn al-As ini juga adalah sahabat baginda SAW. Sebab tu apabila kita baca Sayyidina Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, redha Allah ke atas kedua mereka, kerana kedua-duanya adalah sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kata ulama, jarak di antara Abdullah dengan bapanya, yakni Sayyidina Amr bin al-As, hanya 12 tahun. 12 tahun jarak di antara anak dan ayah. Jadi kalaulah ikut logik kita, bila kita kata jarak di antara anak dan ayah adalah 12 tahun, maknanya apa?
Maknanya Sayyidina Amr ibn al-As memiliki anak ketika dia berusia 12 tahun. Sebab tu kata guru kami, bukanlah menjadi satu perkara yang pelik pada zaman tersebut untuk seorang lelaki berumur 12 tahun mempunyai anak. Perkara itu bukan perkara yang pelik. Sebab tu dalam kes Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha yang berkahwin dengan baginda SAW dengan usia yang sangat muda. Ada orang pertikaikan kenapa Nabi SAW ni kahwin dengan budak kecil. Sedangkan kata ulama pada zaman tersebut menjadi kebiasaan, tak menjadi suatu kepelikan. Jadi tak boleh kita nak aplikasikan, kita nak bandingkan dengan zaman kita dengan zaman baginda SAW. Maka itu sangat jauh. Kita dah ditinggalkan 1400 tahun dahulu. Mempunyai keadaan zaman yang berbeza, masyarakat yang berbeza. Pada zaman tersebut, berkahwin muda adalah merupakan satu perkara yang lumrah, perkara biasa. Oleh itu Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As, jarak umur dengan ayahnya adalah 12 tahun. Ada sebagian ulama kata 15 tahun, ada sebagian kata 20 tahun. Ala kulli hal, jarak yang tidak terlalu jauh di antara Abdullah dan bapanya, yang Sayyidina Amr ibn al-As. Jadi Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau dilahirkan pada 27 sebelum hijrah. 27 tahun sebelum hijrah. Dan dikatakan bahawa umurnya mencecah sehingga 92 sehingga ke 100 tahun. Ulama khilaf berapakah umur Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As ketika wafat. Tetapi dalam lingkungan di antara 92 sehingga 100 menunjukkan bahawa panjangnya umur Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As. Hari ni kalau kita jumpa orang umur 83, 85 pun kita dah takjub dah panjang umur dia. Tapi Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As umur adalah 92 lebih ketika beliau meninggal dunia. Ulama khilaf tentang tarikh kewafatannya, mempunyai sangat banyak pendapat. Ada yang kata 57 hijrah, ada yang kata 63 hijrah, ada yang kata 65 hijrah, ada yang kata 67 hijrah, ada yang kata 68 hijrah, ada yang kata 69 hijrah, ada yang kata 72 hijrah, ada yang kata 92 hijrah. Maka berlaku perselisihan yang besar di kalangan ulama bilakah tarikh kewafatan Sayyidina Abdullah ibn al-Amr ibn al-As. Dan sebahagian ulama mengatakan bahawa ketika Abdullah bin Amr bin al-As lanjut usia, maka beliau hilang penglihatan. Ya. Dan sebahagian juga ulama mengatakan bahawa nama sebenar Abdullah bin Amr bin al-As ini adalah Al-As. Al-As bin Amr ibn al-As. Jadi bila Nabi SAW tanya kepada Abdullah bin Amr bin al-As, siapa nama kau? Dia kata Al-As. Lalu Nabi SAW ubah nama dia, menggantikan dengan Abdullah. Ada beberapa orang sahabat yang Nabi tukarkan nama dia kerana nama dia nama yang tidak sesuai untuk diletak. Al-As maksud dia apa? Pendosa, pembuat maksiat. Jadi bila Nabi dengar, Nabi ubah. Orang musyrikin Quraisy memang sikap mereka suka bagi nama yang pelik-pelik. Asy-Syams, singa lah, macam-macam nama pelik yang mereka letakkan kepada anak-anak mereka. Oleh itu Nabi SAW bila datang sahabat dengan nama yang tidak sesuai, dengan makna yang tidak baik, Nabi akan tukar. Nabi kata, dengan nama tersebutlah kalian akan dipanggil pada akhirat kelak. Dan nama-nama tersebut adalah merupakan doa orang yang memanggil. Bila orang panggil dengan nama yang baik, maka itu adalah doa untuk kita. Sebab tu kita kena panggil nama kawan kita dengan nama-nama yang baik. Nama dia Karim, panggillah Karim. Jangan kita panggil Im, tinggal Im je. Tak pun kita panggil Kar, dah jadi macam kari pula kita panggil dia. Makna tak ada. Jadi panggil dengan nama yang baik kerana itu adalah doa. Karim, seorang yang mulia. Kita panggil Karim banyak kali, Karim. Dia menjadi seorang yang mulia kerana itu doa. Sebab itu juga nama adalah memberi kesan yang besar dalam sikap seseorang. Kalau kita tengok nama dia, kita akan tahu macam mana sikap dia. Dalam ilmu psikologi, kita boleh tahu sikap peribadi seseorang melalui nama. Kerana panggilan nama itu adalah membawa doa. Tapi hari ni orang suka nama yang rare, orang tak suka nama biasa-biasa dah. Kadang-kadang nama dia Mikhail, Michelle. Nak menyebut pun payah. Irina. Kan? Nak memanggil pun payah. Itu yang lalu orang tak panggil Irina, orang panggil Ina, Mesti Ana. Okay. Jadi sebaiknya pilihlah nama-nama yang baik kerana itu adalah doa orang yang memanggil kita. Okey. Nama dia Al-As dan beliau adalah salah seorang daripada Abadillah Al-Arba'ah. Ada 4 orang Abdullah, yang antaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As. Beliau diberikan gelaran Abu Muhammad kerana anak pertamanya nama dia Muhammad. Ada yang kata nama dia Abu Abdurrahman, digelarkan sebagai Abu Abdurrahman, bapa kepada Abdurrahman. Jadi Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As ini mempunyai satu kelebihan. Dia seorang yang cerdik,
orang kata genius, cerdik. Sebelum dia masuk Islam lagi, dia dah mahir dengan menulis. Dia dah pandai menulis. Zaman tersebut tak ramai yang pandai menulis. Jadi kalau ada orang pandai menulis ni handalah. Sebab tu Nabi SAW dalam peristiwa peperangan Badar, ketika mana 70 orang musyrikin Quraisy ditangkap, antara pilihan yang diberikan oleh baginda SAW adalah diminta untuk orang yang mampu mengajar menulis dan membaca untuk mengajar 10 orang umat Islam. Kalau nak merdeka, kau ajar dulu 10 orang umat Islam menulis dan membaca, kau boleh balik ke Mekah. Ini antara yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada tawanan di dalam peperangan Badar, tawanan kaum musyrikin Quraisy dalam peperangan Badar. Ini bijak baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana pada ketika itu tak ramai orang boleh membaca, tak ramai orang boleh menulis, dan nak menunjukkan bahawa pentingnya untuk membaca dan menulis. Ada orang akhirnya dia kata tak payahlah pergi sekolah, tak penting, kan? Tak apa, saya boleh belajar di rumah. Pelajaran, ilmu, membaca adalah perkara yang sangat penting. Dan itulah apa yang diajar oleh baginda SAW. Nabi menghantar, memerintahkan kepada tawanan peperangan Badar untuk mengajarkan umat Islam tentang penulisan, tentang membaca. Kenapa? Dengan menulis dan membaca, kita mampu membina sebuah negara yang maju. Dan itu apa yang dibuktikan oleh baginda SAW. Akhirnya Madinah menjadi sebuah negara yang maju. Dan Abdullah bin Amr bin As ini juga, beliau mempunyai satu kemahiran, beliau mahir dengan bahasa Syrianiyah, sehingga beliau mahir dengan kitab Taurat. Beliau membaca kitab Taurat. Kitab Taurat itu dulu tak sama dengan kitab yang ada pada hari ini. Ini kitab Taurat dahulu dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Beliau tahu isi daripada kitab Taurat. Dan beliau telah memeluk Islam pada tahun 7 Hijrah sebelum bapanya. Dia masuk Islam terlebih dahulu sebelum bapanya. Beliau masuk Islam 7 Hijrah, kemudian barulah bapanya memeluk Islam pada tahun 8 Hijrah. Dan Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As ini, seperti yang kita sebutkan pada sesi yang lalu, beliau antara orang yang diberikan keizinan oleh baginda SAW untuk menulis hadis. Bukan semua orang Nabi bagi keizinan untuk menulis hadis. Nabi sebut apa? La taktubu anni wa man kataba anni ghairal Quran falyamhu wa hadithu anni wala haraj. Kata Nabi SAW, janganlah kalian menulis daripadaku yang selain daripada Al-Quran. Sesiapa yang menulis daripadaku selain daripada Al-Quran, maka padam. Ini arahan baginda SAW kepada para sahabat. Kata ulama, kenapa Nabi SAW melarang untuk para sahabat menulis hadis? Sebahagian mengatakan antara asbab kenapa pada ketika itu Nabi melarang untuk menulis hadis adalah kerana takut tercampur di antara Al-Quran dan hadis. Akhirnya Nabi kata, hanya Al-Quran saja ditulis, adapun hadis dihafal, diingat. Sebab itu para sahabat mereka menghafal hadis-hadis baginda SAW. Cuma masih ada beberapa sahabat yang Nabi SAW berikan keizinan kepadanya untuk menulis. Bahkan kata Abdullah bin Amr bin As, kuntu aktubu kulla syai'in asma'ahu min Rasulillah SAW. Aku menulis segala perkara yang aku mendengar daripada baginda SAW. Uridu hifdhuhu fanahatni Quraisy. Sebab apa Sayyidina Abdullah bin Amr bin As menghafalnya, menulisnya? Kerana dia ingin mengulang hadis-hadis tersebut supaya dia boleh ingat. Sebab tu antara asbab kenapa Abdullah bin Amr bin As mampu meriwayatkan hadis yang banyak, kerana dia menulis ketika mana orang lain tak menulis. Ini kelebihan kita menulis ilmu yang kita pelajari. Satu kata ulama, kitabat al-ilmu al-ilmu kas-sayd. Ilmu itu adalah seperti binatang yang liar. Qayyid suyudaka bil kitabah. Maka ikatlah binatang yang liar tersebut dengan menulis. Kita ada binatang yang liar. Ilmu ini seperti binatang yang liar. Dia akan merayau, akan melompat, dia akan terbang, macam-macam lah kerja dia kalau kita tak ikat. Jadi kata ulama, tambat binatang tersebut. Macam mana nak tambat ilmu? Tambatlah dengan menulis. Sebab tu kita kena menulis setiap ilmu yang diberikan oleh guru kita. Supaya apa? Supaya ilmu tersebut tak hilang. Kita ni manusia. Siapa pun kita mempunyai ingatan yang tak kuat. Ingatan kita lemah. Macam mana kuat pun ingatan kita mesti ada benda yang kadang-kadang kita terlepeh, kita terlupa. Jadi sebab tu penting untuk kita menulis. Dan inilah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Beliau menulis hadis-hadis baginda SAW.
Jadi bila dia tengah tulis-tulis, fanahatni Quraisy, dia kata, tengah aku tulis-tulis, tiba-tiba orang Quraisy larang aku. Dia tak bagi, dia kata, sebab aku menulis daripada Nabi SAW, innaka taktubu kulla syai'in tasma'ahu min Rasulillah SAW, wa Rasulullah SAW bashar yatakallamu fil ghadab wal ridha. Kata orang Quraisy, bila dia tengok Abdullah bin Amr bin As tulis hadis-hadis bagi dia cemburu, dia jealous. Ini perangai orang musyrikin Quraisy. Padahal Abdullah bin Amr bin As tak usik pun dia. Tapi dia jealous dengan sahabat-sahabat Nabi. Dia cemburu tengok sahabat Nabi ni menulis perkataan Nabi. Mana ada orang pengikut yang menulis apa yang ketua dia cakap? Tak ada. Tetapi sahabat baginda SAW menulis apa yang disebutkan, setiap perkataan, setiap perbuatan yang dilakukan oleh baginda SAW itu dicatat oleh para sahabat. Jadi orang Quraisy tak berhati. Dia kata, apalah kau tulis daripada Rasulullah? Kan Muhammad itu bashar, dia kata Muhammad tu kan manusia. Macam mana kau boleh tulis semua yang kau dengar daripadanya? Dia bercakap dalam keadaan marah dan redha. Kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia suka. Kau tulislah semuanya. Kadang-kadang kalau dia marah pun kau tulis. Itu kan manusia, kata Quraisy. Fa'amsaktu 'anil kitab, kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Bila aku diprovoke macam tu, bila aku disuruh untuk tak menulis Nabi Muhammad tu manusia, bercakap dalam keadaan marah dan suka, akhirnya aku pun berhenti menulis. Lalu aku jumpa kepada Nabi SAW, bertemu dengan baginda SAW, tanya dengan Rasulullah, hai Rasulullah, orang Arab Quraisy ni datang jumpa Dan, dia ngabarkan kau tu manusia, cakap dalam keadaan marah dan gembira, tak boleh aku menulis daripada engkau, hai Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja minni illa haq. Dan sebagai riwayat Nabi SAW mengisyaratkan bibir Nabi SAW, tidak adalah yang keluar daripada mulutku melainkan perkara yang benar. Kata Nabi SAW, tulis wahai Abdullah bin Amr al-As, jangan kau risau. Tulis. Apa yang aku sebut kau tulis. Ini arahan daripada Nabi SAW. Keizinan daripada Nabi SAW yang Nabi tak bagi kepada orang lain. Nabi kata, uktub fawalladhi nafsi biyadihi, demi Allah, sesungguhnya apa yang keluar daripadaku adalah perkara benar. Hak. Tidak ada dusta. Ya, aku manusia, tetapi Allah menjaga lisan baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi SAW itu baginda tidak berkata-kata dengan hawa nafsu. Setiap perkataan Nabi SAW itu dipimpin dengan wahyu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia itu manusia seperti manusia biasa, tetapi hakikatnya lisan baginda SAW itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang Nabi sebutkan itu adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikata Nabi SAW, tulis wahai Abdullah bin Amr bin As, jangan kau risau, tulis. Sehingga akhirnya Abdullah bin Amr bin As menulis semua yang beliau dengar daripada baginda SAW dan disimpan di dalam sebuah sahifah as-sadiqah, sebuah lembaran yang dinamakan sebagai as-sahifah as-sadiqah. Dan ada lagi beberapa orang sahabat yang juga mempunyai sahifah. Sahifah ni lembaran yang menulis setiap hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Sayyidina Ali, antaranya Sayyidina Umar, yang mana mereka simpan lembaran-lembaran ini dalam pedang-pedang mereka. Sebab itu tak betul gelaran dakwaan orang mustasyrik, orientalis ataupun golongan anti hadis yang mengatakan bahawa hadis-hadis ini dicipta oleh ulama hadis, bukan daripada Nabi Muhammad. Dia tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya jamin jaga Quran, Allah tak jamin jaga hadis. Dakwaan itu tersebut adalah tidak tepat. Kenapa? Kerana hadis telah ditulis semenjak kepada kehidupan Nabi SAW, semenjak Nabi SAW masih hidup lagi. Dan dia ditulis dalam lembaran-lembaran, dan daripada lembaran-lembaran inilah diambil oleh para ulama generasi yang seterusnya sehingga dibukukan menjadi sebuah buku. Maka hadis-hadis tersebut adalah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama di dalam meriwayatkan hadis menetapkan dengan syarat yang cukup ketat. Bukan sewenang-wenang kita boleh ambil hadis, ada orang kata ini hadis ni ambil ni. Tak. Ulama meletakkan syarat yang cukup ketat seperti yang telah kita bincangkan pada awal-awal perbincangan kita yang dahulu. Okey. Jadi Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, dia kata Nabi SAW bersabda, akan berlakunya fitnah yang mana fitnah ini akan menyebabkan berlakunya perpecahan, berlakunya perbalahan di antara abang dan ayahnya. Berlakunya fitnah yang akhirnya fitnah ini akan menyebabkan berlakunya perselisihan dalam kalangan ahli keluarga. Sebelum ni kita baca hadis Nabi SAW akan umum bagi tahu akan berlakunya pertelingkahan daripada kalangan umat manusia. Tapi dalam hadis ini Nabi fokuskan yang mana fitnah tersebut akan berlaku dalam kalangan ahli keluarga sendiri.
Fitnah yang menyebabkan akhirnya anak tak mengaku lagi ayah. Si ayah tak mengaku lagi anak. Abang tak mengaku lagi adik daripada ahli keluarga. Adik tak mengaku lagi abang daripada ahli keluarga dia. Maka apa yang kita faham daripada hadis ini tuan-tuan? Banyak perkara yang Nabi sebut dalam hadis ini yang berlaku pada hari ini. Antaranya apa? Ada orang dia bergaduh di antara adik-beradik sebab harta. Jadi harta ni jangan buat main tuan-tuan. Besar mana pun serabat dia, tinggi mana pun ilmu dia, belum tentu dia boleh selamat daripada fitnah harta. Dan ini yang berlaku dalam peperangan Uhud. Ketika mana para sahabat yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berada di gunung Uhud, jangan turun apa pun berlaku. Ini arahan Nabi cukup jelas. Tapi bila dia tengok orang yang bawah duk pungut harta, hati dia jadi tak puas hati. Hati tak sedap. Tak boleh jadi ni. Orang duk pungut harta, takkan kita tengok. Dia pun turun. Lupa dia dengan arahan baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya mereka dikepung oleh musyrikin Quraisy. Jadi harta ni itu sahabat tuan-tuan, apatah lagi kita manusia biasa. Jadi harta ni tak boleh buat main. Harta ni adalah perkara yang adalah antara fitnah yang besar di antara umat Islam, di antara manusia. Jadi antara contoh yang mana berlakunya fitnah sehingga boleh menyebabkan perpecahan, pergaduhan, perselisihan daripada kalangan ahli keluarga adalah sebab harta. Mak tinggalkan rumah 10 biji contoh kan? 10 biji itu bagi kepada seorang, yang lain bising, "Polah dia seorang dapat dan lain tak dapat." Bergaduh. Hingga akhirnya tak mengaku, "Kau bukan abang dan mulai hari ini kita putus daripada keluarga." La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan, memutuskan silaturahim adalah merupakan perkara yang sangat berat di dalam Islam. Bahkan antara dosa besar di dalam Islam. Dan ada hadis yang menunjukkan bahawa orang yang memutuskan silaturahim, walaupun dia berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, dia tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Lailatul Qadar, Jibril turun bertemu dengan baginda SAW. Nabi tanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apa yang Allah lakukan kepada hamba-Nya pada malam ini?" Kata Jibril, "Allah mengampunkan segala dosa umatmu wahai Muhammad pada malam ini, melainkan 4 jenis orang." 4 jenis orang walaupun malam Lailatul Qadar, dia tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudminul khamr, orang yang ketagih meminum arak. Ini adalah antara orang yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua adalah aqli walidai, orang yang menderhakai kedua ibu bapanya. Maka ini juga antara orang yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tuan-tuan, kita minta maaf dengan mak abah kita bukan hari raya sahaja. Kita kena minta maaf setiap hari kalau boleh. Kan? Kalau kita buat salah, kita kena minta maaf dengan mak ayah kita. Kita takut disebabkan derhaka, kadang-kadang perkataan kita terlepas ke mak ayah kita, menganggap dijadikan sebagai perkara itu menjadi sebagai perkara yang menderhakai kedua ibu bapa, dan natijahnya perkara tersebut akan menyebabkan kita tidak diampunkan oleh Allah SWT. Doa kita dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baru-baru ni ada seorang ibu yang mengatakan bahawa dia telah ditinggalkan oleh ahli keluarganya, walaupun berlakunya plot twist kan, tiba-tiba anaknya pula cakap sebenarnya mak dia yang meninggalkan. Ala kulliah tuan-tuan, apa pun berlaku, pertalian silaturahim itu tidak boleh diputuskan. Jahat mana pun mak kita, jahat mana pun ayah kita, jahat mana pun anak kita, jahat mana pun ahli keluarga kita, silaturahim itu tidak boleh diputuskan. Bahkan Nabi SAW kata, "Qati'ur rahmi mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah." Nabi kata orang yang memutuskan silaturahim, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mati dalam Kaabah. Dia tetap akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi SAW, yang keempat, antara orang yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar adalah al-syahna. Syahna ni apa? Sahabat tanya, syahna tu apa wahai Rasulullah? Lalu Nabi kata, syahna ni adalah orang yang tidak bercakap dengan saudara dia melebihi 3 hari. Jadi tuan-tuan, dalam hadis yang lain juga Nabi SAW sebut, "La yahjuru ahadukum akhahu fawqa salah." Janganlah seorang itu dia tidak bercakap, berpaling daripada saudaranya melebihi 3 hari. Maksimum 3 hari. Lepas tu buat-buatlah berbaik. Janganlah kita menunjuk sombong, menunjuk ego kita. Kita mohon maaf, tak apa, walaupun kita tak salah, kita mohon maaf. Kerana kita takut kita termasuk daripada kalangan mereka yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun pada malam Lailatul Qadar. Kita takut kita sembahyang beria-ria, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dosa kita tidak diampunkan, doa kita tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh itu, sebab tu kata ulama, kenapa Nabi SAW bagi masa 3 hari? Patutnya Nabi akan kata, tak payahlah, jangan pulaukan kawan, jangan tak bercakap dengan orang. Bukan 3 hari, sehari pun tak boleh. Tapi kenapa Nabi kata 3 hari? Ini rahmat Nabi SAW, rahmat Allah kepada hamba-Nya. Kerana menunjukkan bahawa manusia ni, macam mana pun baik dia tetap akan ada sedikit perselisihan dalam hati dia. Ada benda yang dia tak puas hati, ada benda yang dia terasa. Manusia, perkara yang normal. Mesti akan ada perselisihan, ada benda yang dia kecil hati. Kadang-kadang orang tu terlepeh cakap, kan, kutuk dia ke, hina pekerjaan dia ke. Dia terasa perkara yang biasa, normal. Jadi Nabi SAW bagi masa 3 hari. Kalau dah berlaku, tak apalah, 3 hari lah. Biasanya normal orang 3 hari dia reda lah marah dia. Dia tak marah lama-lama benar lah. Melainkan kalau dia dendam kesumat tu kan sampai 10 tahun tak dimaafkan, itu lain cerita lah. Tapi biasanya manusia yang normal 3 hari hati dah reda dah. Kadang-kadang sehari pun hati dah reda. Maksimum Nabi kata 3 hari. Lepas daripada tu maka tak boleh lagi kita mengasing, memulaukan sahabat kita. Dan sebagai ulama kata syahnak ni juga apa dia tuan-tuan? Syahnak ni adalah kita membawa pertelingkahan di kalangan manusia, menimbulkan fitnah yang besar di kalangan manusia. Kita nampak ada orang macam merentas negeri, kan? Kita pun hebohkan, ni tengok ni ulama ustaz akhir zaman merentas negeri ni sekian-sekian, kita tuduh. Akhirnya orang kutuk ustaz tu, orang hina ustaz tu, orang hina keluarga dia, orang hina artis tu. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku. Hari ni tuan-tuan, berapa banyak kes yang orang tuduh sekian-sekian, dia kutuk sekian-sekian, orang dah panjang, dah beribu komen yang mengutuk, tiba-tiba orang kata sebenarnya dia tak salah. Kan? Dalam kes 3 orang wanita yang mengambil duit daripada gereja, orang kata apalah ni pusat zakat, kejam lah, menyusahkan untuk mengambil duit zakat, tapi nak mengambil duit zakat senang, nak membagi ke mana susah. Kan? Akhirnya bila cek-cek apa yang berlaku, cek rupanya perempuan tu bukannya tak ada suami, ada suami, dan ada daripada mereka yang dah menerima bantuan kebajikan rakyat, kebajikan masyarakat, dan ada yang dah menerima, ada daripada kalangan mereka yang menerima bantuan tapi masih meminta mengambil bantuan daripada gereja. Maka siapa yang salah? Oleh itu tuan-tuan, dalam kehidupan ni jangan kita suka cari kesalahan orang. Waktu Nabi sebut al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu apa? Dia menjaga lisan dia daripada menyakiti orang lain. Begitu juga dengan kes sebelum kartel, daging kartel. Kan berapa ramai orang yang menghina JAKIM pada ketika itu. Menuduh JAKIM sebagai ejen Yahudi lah, menuduh JAKIM sebagai orang yang tamak lah, makan duit haram lah, sekian-sekian. Akhirnya bila cek-cek, bukan JAKIM yang bersalah. Oleh itu tuan-tuan, apa pun berlaku, diamlah dulu. Sebab tu Nabi ajar kita apa? Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, cakap baik. Kalau tak ada benda baik nak cakap, diam. Nabi ajar kita cukup mudah. Kalau tak ada benda yang nak baik kita nak cakap, diam. Tapi kita hari ni semua benda kita nak komen. Semua benda kita nak tunjuk handa macam kita tahu semua benda. Sebab tu kata guru kami, orang yang menganggap bahawa diri dia tahu semua benda, sebenarnya dia tak tahu apa-apa. Jadi dalam kehidupan kita, siapa pun kita, janganlah semua benda kita nak komen. Kita sebagai pilot misalnya, seorang pemandu kapal terbang, tak payahlah masuk campur urusan agama. Kita tak belajar pun basic agama. Kita tak belajar fiqh, kita tak belajar bahasa Arab, tiba-tiba kita tuduh orang ni bid'ah, kita menyesatkan orang ini, amal selawat tafrijiyah ini sesat, ini menyalahi daripada sudut bahasa. Di bahasa Arab pun tak belajar, macam mana boleh menyalahkan orang lain? Bidang kita ada bidang masing-masing. Begitu juga ustaz buat kerja ustaz. Jangan kita ustaz buat kerja pelawak, duk melawak pula kerja dia. Dah tak ada pula tugas ustaz. Ustaz buat kerja ustaz, doktor buat kerja doktor, mengubat, merawat. Pilot buat kerja pilot. Amanlah dunia ni. Sebab tu kata-kata ulama, dunia ini akan aman bila orang yang bukan bidang dia tak bercakap dalam bidang selain daripada dia. Orang dia dalam bidang lain tapi bercakap dalam bidang yang lain. Dunia ini akan aman. Tapi bila tak jadi aman, bila orang bidang lain duk bercakap bidang lain. Dia orang agama tapi duk cerita tentang kapal terbang lah, duk cerita tentang perubatan lah. Sehingga akhirnya bila orang yang betul-betul mahir lah perubatan, dia kata tak kena, tak betul. Sebab dia bukan ahli. Maka serahkanlah setiap bidang itu kepada ahlinya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sidang pendengar. Jadi itulah yang Nabi SAW gambarkan berlakunya
pertelingkahan daripada kalangan ahli keluarga. Dan Said Abdul Aziz akan kita lihat sebentar nanti bagaimana Said Abdul Aziz juga mengatakan bahawa antara perselisihan ini, antara fitnah ini adalah fitnah daripada kalangan ahli keluarga yang membidaahkan ahli keluarga yang lain. Itu nanti kita akan lihat. Dan kata Nabi SAW dalam hadis ini, tatirul fitnati fi qulubir rijalin minhum ila yaumil qiyamati hatta yu'ayyara ar-rajulu bis salatihi kama tu'ayyara az-zaniyatu bi zinaha. Dan akan tersebarnya fitnah di dalam hati-hati manusia sehingga hari kiamat. Sehingga kan fitnah-fitnah yang tersebar tersebut akan menyebabkan seorang lelaki itu ataupun seorang manusia, seseorang itu dia malu nak sembahyang seperti malunya orang yang melakukan zina. Ini gambaran Nabi SAW. Kalau kita faham hadis ni tuan, kita akan kata sadaqa Rasulullah, benarlah apa yang Nabi sebut. Nabi kata apa? Nabi bagi perumpamaan yang cukup cantik. Nabi kata akan tersebarnya fitnah sehingga menyebabkan orang yang semayang, dia buat ketaatan buat semayang, tetapi dia segan dengan perbuatan ketaatan dia, seolah-olah dia buat zina. Ini yang Nabi gambarkan. Dan perkara itu realiti apa yang berlaku pada hari ini, kita akan lihat sebentar nanti. Jadi kata Said Abdul Aziz Siddiq Al-Ghumari ketika mensyarahkan hadis, kata beliau, makna bagi hadis ini sangat jelas dalam hal keadaan masyarakat. Menjelaskan lagi, makna hadis ini dah jelas dah. Dan realiti daripada masyarakat kita menjelaskan lagi, menerangkan lagi tentang apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Hari ini, kata Said Abdul Aziz, sebuah keluarga sahaja sudah mempunyai percanggahan yang sangat ketara antara satu sama lain. Setiap daripada mereka berpegang dengan satu pendapat dan mengikut mazhab tertentu. Yang ini lain mazhab yang ini lain mazhab yang ini lain mazhab tapi dalam satu keluarga. Disebabkan itu, maka berlakulah perpecahan dan perselisihan antara mereka yang ada kalanya sampai tahap naik tangan. Jadi saya terjemah dalam ini, naik tangan ni maksud dia apa? Sehingga menyebabkan berlakunya pukul memukul, berlakunya pertelingkahan yang besar, angkat senjata dan sebagainya. Serta meninggalkan rumah, tinggalkan rumah sebab bergaduh dan tak nak duduk rumah ni lagi dah. Kau tak nak baca Yasin, kau buat tahlil dan tak nak, kau ahli bid'ah dan tak nak duduk serumah dengan kau, dia pun keluar rumah. Atau tempat tinggal kerana ingin mengasingkan diri dari orang yang bercanggah dengannya. Sebab apa? Dia anggap orang tu ahli bid'ah, dia anggap orang tu sosek sebab baca Yasin, baca talqin, orang tu baca kunut, ni semua bid'ah, ahli bid'ah ni. Mengamalkan salat tafrijiyah, syirik kata dia, dia pun tinggalkan rumah. Dia tak nak duduk serumah dengan ahli bid'ah kata dia. Maka ini yang berlaku pada hari ini. Perkara ini banyak berlaku disebabkan pertikaian politik atau perbezaan mazhab yang terbina daripada ketakzuban dan dokongan terhadap individu tertentu, sama ada yang berada dalam keadaan kebenaran maupun kesesatan. Apa punca tu tuan-tuan? Puncanya satu, iaitu ketakzuban yang melampau. Tak betul bila orang kata taksub sebenarnya tak ada, kita cinta kepada guru. Taksub itu ada. Apa makna taksub? Taksub itu adalah kita mencintai guru kita melebihi daripada had yang sepatutnya. Kita mengagungkan guru kita sehingga kita menganggap orang lain semua salah, guru kita seorang yang betul. Maka ini nama dia ta'asub. Kenapa kita tak boleh ta'asub? Kerana tidak ada seorang pun manusia melainkan para nabi yang mempunyai ismah daripada Allah SWT, yang dijaga oleh Allah SWT lisan dan perbuatan mereka. Adapun manusia biasa, mereka akan melakukan kesilapan. Itu normal. Sebab tu Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika beliau menyampaikan hadis, beliau mengatakan kepada anak murid dia kata, kullu qawli yuqbalu wa yurat illa sahibi hadzal qabr. Dan Imam Malik mengisyaratkan makam baginda SAW. Imam Malik mengajar di Masjidil Nabawi, bersebelahan dengan makam Nabi. Jadi kata Imam Malik, setiap perkataan diterima, ditolak. Boleh kita nak ambil, boleh kita tolak, boleh kita buang, boleh kita campak. Siapa pun yang bercakap, besar mana pun serban dia, tinggi mana pun ilmu dia, setiap perkataan itu boleh kita terima, boleh kita tolak, melainkan perkataan yang dikatakan, yang diungkapkan oleh pemilik kepada makam ini, yakni baginda sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, kita boleh terima, boleh tolak. Jadi tak boleh kita menganggap satu individu itu maksum, satu individu itu guru kita misalnya, ataupun tokoh politik itu adalah orang yang tak pernah buat salah. Sehingga kadang-kadang kalau kita tengok dalam politik kita, orang tu dah melompat macam katak dah. Kau jap pergi sini, kau jap dia berkawan, kau jap dia bergaduh, kau tu dah berpolok pula dengan musuh sebelum ni, dah bergaduh balik. Pun masih ada yang mengikut, dia kata, oh itu tak apa, biasalah tu politik. Masih ada yang mengikut. Mata mereka menjadi buta disebabkan ketaksuban yang melampau. Terima kasih Syekh Tariq At-Tamfini. Syekh Tariq ni adalah guru saya ketika saya di Ma'had lagi. Beliau adalah senior dan guru saya yang banyak memberi ilmu kepada saya. Okey, kita sambung. Jadi
Maka Nabi SAW, maka Said Abdul Aziz dalam kitab ini beliau mengatakan bahawa tak boleh kita ta'assub kepada satu-satu individu. Dan baru-baru ni kita bersama dengan Jabatan Mufti, saya bentangkan pembentangan ajaran sesat di seluruh Negeri Sembilan, dan alhamdulillah tadi adalah pembentangan terakhir, pembentangan yang ke-9 di Negeri Sembilan. Kita pergi ke 9 daerah di Negeri Sembilan, kita bentangkan tentang bahayanya ajaran sesat. Dan tuan-tuan, sepanjang saya ada menulis satu penulisan berkenaan dengan bahayanya ajaran sesat atas permintaan daripada Dr. Aiman. Jadi dalam penulisan itu saya membaca beberapa penulisan ajaran sesat, melihat bagaimanakah ataupun apakah punca berlakunya ajaran sesat. Antara punca yang terbesar adalah ketaksuban yang melampau. Maaf kalau saya sebut dalam video ini tentang arkam. Walaupun pada hakikatnya kita tak boleh nafikan yang apa yang arkam bawa tu pada dasarnya berlandaskan kepada apa yang dibawa oleh ulama tasawuf sendiri tentang wahdatul wujud, ataupun lebih dikenali sebagai wahdatul syuhud. Wahdatul wujud itu ada dua perkara. Ada yang wahdatul wujud yang pantheism, hulul wal iltihad. Ada wahdatul wujud yang dimaknai dengan makna wahdatul syuhud. Kalaulah dengan hulul wal iltihad, kita tolak. Kita tidak menerima wahdatul wujud yang hulul wal iltihad. Hulul wal iltihad ni apa? Tuhan ada dalam badan dia. Maka itu kita tolak, kita tak terima. Tapi kalau wahdatul wujud yang membawa makna wahdatul syuhud yang dibawa oleh Ibn Arabi dan beberapa ulama besar, ulama sufi, maka kita terima. Jadi hakikatnya Al-Arkam, kalau kita melihat daripada dasarnya, dia tak adalah masalah besar sangat. Adalah biasalah, manusia akan lakukan kesilapan. Tetapi berlakunya permasalahan lebih besar apabila berlakunya ketaksuban yang melampau kepada guru. Ketaksuban yang melampau kepada tokoh sehingga akhirnya makam guru dia jaga 24 jam. Siap ada pengawal yang jaga makam. Dia ingat siapa pula nak kacau makam tu kan. Siap berjaga. Maka ini namanya ta'assub yang melampau, yang akhirnya akan membutakan manusia daripada melihat kebenaran. Ketaksuban yang melampau, tuan-tuan, bila kita lihat ajaran-ajaran sesat ni, akhirnya akan menyebabkan apa? Sehingga tahap bila guru dia tuang air dalam besen, dalam mangkuk, guru dia calup kaki, bagi anak murid dia minum, anak murid dia minum. Sebab apa? Dia menganggap apa yang guru dia buat semuanya betul. Maka lebih parah daripada itu, ada daripada ajaran sesat yang mana guru dia pinjam orang rumah anak murid dia. Kata dengan anak murid dia, kau berilah pinjam bini kau semalam, esok dia pulang kan balik. Disebabkan ketaksuban yang melampau, menganggap bahawa guru dia benar, guru dia je yang betul. Akhirnya dia kata, okey boleh pinjamlah, esok pulang balik yuk. Sehingga ke tahap itu. Maka itu yang kita khawatiri bila berlakunya ketaksuban yang melampau. Bukanlah maksud kita tak boleh mencari seorang guru mursyid. Ya, dalam ilmu tasawuf sendiri, tak boleh kita mengambil mursyid yang ramai dalam ilmu tasawuf. Tapi itu dalam ilmu tasawuf, dalam mentarbiah diri. Guru dalam mentarbiah diri kita, memberi amalan-amalan zikir. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita ambil guru ni, guru ni lain bagi amalan dia, guru ni lain amalan dia. Akhirnya satu benda pun kita tak amal. Sebab tu dalam tarbiyatun nafs, dalam kita mendidik diri kita dalam ilmu tasawuf, mencari guru mursyid, maka seorang. Tetapi ilmu itu luas. Ilmu itu bukan sekadar pada ilmu tasawuf. Yang kadang-kadang guru tasawuf kita, dia tak mahir dalam semua bidang. Dia mahir dalam bidang tasawuf, tapi dalam bidang hadis dia tak mahir. Dalam bidang fiqh dia tak mahir. Cari guru yang lain mahir dalam bidang fiqh. Cari guru lain yang mahir dalam bidang tasawuf. Nanti kita akan lihat bagaimana ada hadis yang mana Nabi SAW yang disebutkan oleh Said Abdul Aziz lagi sendiri tentang bagaimana sifat ketaksuban manusia, sehingga akhirnya guru ni tak bagi anak murid dia mengaji dengan orang lain. Kau mengaji dengan Dan, kau jangan pergi dengan orang lain. Kau pergi mengaji dengan orang lain, kau bukan anak murid Dan. Sehingga ke tahap itu, ketaksuban yang berlaku. Okey, kemudian kata Said Abdul Aziz lagi, contohnya apa yang kita dapat lihat banyak terjadi kepada mereka yang mendakwa beramal dengan sunnah. Maka ini yang berlaku. Dia mendakwa diri dia beramal dengan sunnah. Kami berpegang kepada Quran sunnah. Dia namakan sekolah dia Ittiba'us Sunnah, kata dia. Menggelarkan diri mereka sebagai Nasrus Sunnah, pendokong kepada sunnah. Tapi hakikatnya dia membida'ahkan orang lain. Hakikatnya dia menyesatkan orang lain. Habis semua sesat. Habis semua bid'ah. Dia seorang je yang betul. Dia seorang yang tak sesat. Jadi ini masalah. Mereka berpegang teguh dengan pendapat individu tertentu, sedangkan apa yang ia dakwa dan gembar-gemburkan itu tidak sampai pun kepada tahap perkara yang haram ataupun perkara yang wajib. Ini masalah. Bila masyarakat kita tidak faham tentang apakah masalah usul, apakah masalah furu'. Dalam masalah furu', dalam masalah talqin, dalam masalah bacaan yasin, dalam masalah kunut, itu adalah perkara yang khilafiyah. La nakhtalifu fi ma ikhtalifa fihi. Fi makhtulifa alaih. Kita tidak menyanggah, kita tidak menyalahkan orang lain dalam masalah perkara yang khilafiyah. Kita berlapang dada. Kita pun ahli sunnah wal jamaah, tak bolehlah kita nak paksa orang lain baca talqin, kau baca talqin. Kau tak baca talqin, kau wahabi tau. Tak boleh kita paksa orang lain untuk baca talqin. Talqin itu sendiri sunnat.
Dia bukanlah perkara yang wajib mesti baca. Kalau dia orang tak nak baca, saya memang tak nak baca ustaz. Saya yakin talqin ni tak ada manfaat, kata dia. Guru saya kata sekian-sekian, okeylah tak nak baca tak apa. Tapi jangan menghalang orang lain nak baca talqin. Yang masalah terjadi apa dia? Dia tak nak baca talqin, dia tak nak buat tahlil, dia larang orang lain nak baca tahlil, nak baca talqin. Abang dia nak baca tahlil, nak buat tahlil untuk mak yang baru meninggal. Tiba-tiba adik dia dah mana belajar, tiba-tiba dia kata, tak nak, tak boleh, haram, bid'ah, selesai. Tak payah buat tahlil, tak payah buat talqin. Akhirnya bergaduh. Si abang nak buat, si adik tak nak. Dah akhirnya bergaduh. Ini yang Nabi sebut berlakunya pertelingkahan. Fitnah yang menyebabkan berlakunya pertelingkahan daripada sesama ahli keluarga. Sedangkan perkara itu adalah perkara yang khilafiah. Tak sampai pun perkara-perkara yang haram. Kalau perkara haram, dia sembah berhala, contohnya dia boleh patung bentuk kobau, disembah kat dalam bilik maka itu jelas kita kena tentang. Kita kena sesatkan. Memang sesat. Ada ahli keluarga kita yang tak nak semayang, tiba-tiba dah tak semayang dia dah. Saya tanya apalah tak semayang lah. Guru dia kata dia dah sampai kepada makam tak wajib semayang contoh Ataupun dia kata saya semayang daim, saya sentiasa semayang saya dengan zikir. Ataupun dia kata saya ni berpegang kepada firman Allah, wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang semayang, yang lalai dalam semayang. Akhirnya dia kata saya tak semayang. Sebab kalau saya semayang pun saya leka, akhirnya tak semayang. Kan? Maka kalau orang macam ni jelas sesat. Maka kita kena nasihat, kita kena tegur. Tapi kalau perkara itu bukan perkara yang usul, bukan perkara yang asas, maka berlapang dada lah. Janganlah menyebabkan perkara itu menjadi punca berlakunya pertelingkahan daripada sesama ahli keluarga. Perkara ini realiti tuan-tuan. Berlaku di surau, di Seremban, di Negeri Sembilan sendiri. Bagaimana ayah imam buat bacaan Yasin. Si anak tak nak. Kata tak boleh. Anak akhirnya tak datang surau. Sebab ayah baca Yasin kami malam Jumaat. Sehingga ke tahap itu, ketaksuban, kejumudan yang menatijahkan kepada perpecahan di kalangan masyarakat. Maka kita nak, kalau boleh kita nak elakkan perpecahan daripada kalangan masyarakat. Jadi tak betul juga bila kita menuduh orang kau Wahabi, kau Sufi, kau ahli bid'ah, kau sosek. Menyesatkan orang adalah bukan perkara yang mudah. Mewahabikan orang, melabelkan orang ni Wahabi, melabelkan orang ni Syiah, melabelkan orang ni Mu'tazilah, bukan kerja kita. Masalah bila kita mendidik masyarakat kita untuk menggelar orang lain. Akhirnya masyarakat kita menuduh satu sama lain. Kau Wahabi, kau tak Wahabi, kau bid'ah, kau Sufi, kau Khawarij, kau Mu'tazilah. Akhirnya berlaku perselisihan daripada kalangan masyarakat kita. Dan yang menyebabkan masalah ni adalah orang agama sendiri, bukan orang luar. Orang agama sendiri yang menyebabkan berlakunya perpecahan daripada kalangan masyarakat. Kita kena jelaskan kepada masyarakat kita bahawa menuduh orang sebagai Wahabi, menuduh orang sebagai Syiah, Mu'tazilah, Sosai dan sebagainya, itu bukan kerja kita. Serahkan kepada pihak berkuasa. Pihak berkuasa yang berhak. Kita ada jabatan ahli agama Islam. Kita ada jabatan mufti. Kalau ada masalah, report kepada mereka. Tanya ustaz, ni ada benda tak kena. Dia ni ada sekian-sekian pandangan yang pelik-pelik. Boleh tak ustaz panggil dia, tanya dia. Jabatan mufti akan panggil, jabatan ahli agama Islam akan panggil, akan tanya dia, betul kau macam ni yang kau buat. Jadi nak menggelar, nak melabelkan orang sesat, hanya jabatan mufti dan pihak berkuasa yang boleh. Kerana mereka akan panggil, akan siasat, cari bukti. Bila dah bukti, bentang pula dalam jawatan kuasa fatwa, betul tak ini sesat ataupun ada pandangan yang lain, bincang. Kalau tak sesat, tak boleh kita sewenang-wenangnya menyesatkan orang. Bila kita duk menyesat, duk menuduh orang sekian-sekian, akhirnya berlakulah perselisihan daripada kalangan masyarakat kita. Dan lebih bahaya yang Nabi sebut dalam hadis ini, bergaduh daripada sesama ahli keluarga. Yang kata Sayyid Abdul Aziz Siddiq Al-Ghumari, lagi, sekiranya individu itu dikritik pada perkara tersebut, nescaya para pengikutnya akan tetap mempertahankannya serta membantu ia dengan perasaan sombong dan angkuh jahiliah. Ini yang berlaku. Kita tengok bagaimana ada orang komen tentang sesuatu tokoh politik. Saya bukan orang politik. Saya tak terlibat pun dalam politik. Tapi kita melihat masyarakat kita. Bagaimana kalau ada seorang tokoh dikritik dalam perkara yang jelas salah. Tapi pengikut dia akan tetap mempertahankan dia seolah-olah dia tak pernah buat salah. Maka ini masalah. Bila kita menganggap tokoh kita, menganggap seseorang individu itu sebagai seorang yang tak pernah buat salah. Tak ada manusia yang tak pernah buat salah. Setiap manusia akan buat salah. Nabi sendiri sebut, kullu banu Adam khata'. Setiap anak Adam itu melakukan kesilapan. Jadi tak bolehlah kita nak menganggap satu individu itu dia maksum, tak semua yang dia cakap semua betul, dia tak pernah salah. Tak. Setiap orang itu ada salah dia. Dan kita pula tak bolehlah bila nampak satu kesalahan, oh dia ni, ini cetek ilmu ni. Kan kita tuduh dia. Ini jahil. Muda-muda dah nak bercakap, dia kata. Ustaz ni mana belajar, baru berapa tahun belajar dah nak menceramah, kata dia. Kalau ada manusia itu melakukan kesilapan. Kalau ada kesilapan, betul kan? Dengan cara yang betul. Bukan dengan kita hebahkan kesalahan orang tu, cerita kat Facebook, oh dia ni salah, dia ni sosai, dia ni tak boleh, ini.
Kalau ada benda yang tak betul, nasihat suatu orang yang ikhlas untuk membetulkan orang lain, dia akan menasihati melalui privacy. Dia DM dekat Instagram, dia messenger dekat Facebook. Cara yang baik dengan nada yang baik, ustaz, saya rasa tak betul apa yang ustaz jelaskan ni, sekian. Maka beri pandangan, itu tak ada masalah. Yang salah bila dia hebohkan kepada umum. Oh, ini sesat, ini tak betul, ini salah. Akhirnya berlaku perselisihan daripada kalangan umat Islam sendiri. Ini yang kita khawatiri. Yang bergaduh hari ni tuan-tuan, bukannya orang-orang yang luar daripada ahli sunnah. Ahli sunnah sendiri sudah bergaduh. Yang ini sesat, yang ini tak sesat, yang ini bid'ah, oh ini wahabi. Akhirnya sesama dia bergaduh. Akhirnya kita tak ada kerja lain melainkan menuduh orang wahabi, menuduh orang sesat. Itulah kerja kita. Sedangkan banyak lagi kerja kita yang perlu kita buat. Ajak orang yang bukan Islam memeluk Islam. Ya, tak adalah kita kata Wahabi itu tak bahaya. Saya jelaskan kepada masyarakat umum dalam program-program Jabatan Mufti tentang bahayanya ajaran sesat Wahabi, dan telah difatwakan di Negeri Sembilan bahawa ajaran Wahabi adalah merupakan ajaran yang menyeleweng daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, kita kena tegas dalam masalah usulul akidah, dalam masalah menyifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak. Ya, kita tegas. Tapi janganlah sampai kita melampau sehingga akhirnya semua orang kita wahabikan, semua orang kita sesatkan, melainkan diri kita sendiri. Maka ini pun masalah. Akhirnya kita daripada sesama umat Islam, sesama ahli sunnah sendiri bergaduh. Kita sepatutnya bekerjasama, bantu-membantu untuk menegakkan ahli sunnah wal jamaah, menghidupkan ahli sunnah wal jamaah supaya orang lain, supaya aliran-aliran yang sesat ini tidak mengambil kesempatan. Ni kok kita bergaduh, dia tepuk tangan, dia gomar lagi kita tengok kita bergaduh. Okey. Sambung. Banyak benar membebel tu kan. Kemudian kata Said Abdul Aziz lagi, berkemungkinan orang yang menyanggah itu adalah merupakan bapa kepada pengikut yang taksub itu, atau mungkin juga abang tiri sendiri. Maka terjadilah perbalahan antara mereka yang tidak dibenarkan oleh agama Allah. Perkara ini telah kami lihat sendiri dan masih lagi melihatnya. Hanya kepada Allah lah tempat bergantung. Ini Said Abdul Aziz sendiri sebut. Beliau sendiri dah berlaku pada zaman beliau. Beliau dah meninggal dunia pada tahun 1997 lagi dah. Pada zaman itu pun dah wujud dah perkara seperti ini. Kata Sayyidina Abdul Aziz bagi Rasulullah SAW juga pernah memberitahu bahawa sebahagian daripada mereka yang melakukan fitnah itu akan terpatri hatinya dengan fitnah dan tidak akan kembali bertaubat dengan nasihat mahupun peringatan sehinggalah dia meninggal dunia dan dia masih tetap kekal seperti itu. Semoga Allah melindungi kita semua. Maka ini kita risau tuan-tuan. Dalam ajaran sesat ni tuan-tuan, bila dia dah pegang satu fahaman, maka nak kita minta dia kembali kepada jalan yang sebenar sangat sukar. Sebab tu Said Abdul Aziz kata apa? Hatinya telah dipatri dengan fitnah tersebut. Kalau tuan-tuan buka dalam Facebook Jabatan Mufti Negeri Sembilan, tuan-tuan boleh tengok, baca komen tu. Tengok macam mana masyarakat kita komen. Yang kadang-kadang bila kita tengok Facebook dia bukan aliran agama pun, tak belajar agama pun. Tetapi bercakap seolah-olah dia adalah pakar agama. Seolah-olah dia lebih handal daripada mufti. Dia kata, saya tak kira lah Jabatan Mufti nak cakap macam mana pun, saya tetap beriman Allah ada atas langit, dia kata. Ini masalah. Ini yang disebutkan oleh Sayyidina. Jadi satu fitnah yang telah dipatri dalam hati mereka, bagilah hujah banyak mana pun. Ceritalah panjang mana pun, bagilah dalil macam mana pun, bila hatinya telah terpatri dengan fitnah tersebut, dia tetap akan terus kekal. Dan ini Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang kita khawatiri adalah mereka yang sesat dalam kehidupan dunia, fil hayati dunia, tetapi mereka menyangka bahawa mereka itu dalam kebenaran. Mereka menyangka mereka dalam jalan yang lurus. Mereka daripada ahlul haq, mereka daripada nasirus sunnah, mereka daripada orang yang berada pada jalan yang lurus, jalan yang benar, tak salah. Maka ini yang kita khawatiri. Sedangkan apa yang mereka bawa jelas bertentang dengan apa yang dibawa oleh salafun as-salih. Jelas bertentang dengan apa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, menyifatkan kepada Allah dengan satu sifat yang tidak layak. Maka jelas itu adalah merupakan perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sesat, perkara yang salah. Tetapi disebabkan hatinya telah terpatri, maka ini kita sebut sebagai jahil murakkab. Jahil murakkab ni apa? Bahasa kita panggil bodoh sombong. Bahasa lebih kasar dia kata, dahlah jahil, tak nak mengaji, tak nak sedar diri. Bila kita buat pengajian ilmu yang hadir adalah 3-4 korek. Tapi bila kita buka Facebook, orang yang bercerita tentang agama ni seolah-olah dia pakar dalam agama. Bila tengok mengaji mana, mengaji tak pernah mengaji. Tapi nak bercakap dengan agama. Bila tanya belajar kat mana, belajar kat YouTube, belajar kat Facebook, belajar kat Google. Kalau macam tu, semua orang boleh jadi agama. Tak payahlah kita ada mufti dah. Kita semua boleh jadi mufti, semua boleh rujuk kepada YouTube, semua boleh rujuk kepada Google. Baik. Yang terakhir sebelum kita habis,
kata Said Abdul Aziz, manakala penghinaan terhadap seorang lelaki kerana solatnya seumpama penghinaan terhadap seorang penzina atas perbuatan zinanya adalah kenyataan yang diketahui berlaku kepada kebanyakan pemuda pada hari ini. Lebih-lebih lagi, jika mereka orang yang terpengaruh dengan budaya barat, ia akan melihat kepada solat dan orang yang mengerjakan solat seolah-olah orang lelaki yang mulia dan berkepribadian luhur melihat kepada perbuatan zina dan orang yang melakukan zina. Terbalik. Seorang lelaki, kata Said Abdul Aziz dan Sadiq Al-Gumari, seorang lelaki yang dia buat ketaatan sembahyang ni bukan buat benda salah sembahyang, tetapi dia buat sembahyang tu dia risau, dia takut, dia rasa bersalah seolah-olah dia melakukan dosa besar, seolah-olah dia buat zina, sedangkan dia buat ketaatan tetapi dia rasa seperti dia buat zina, seperti dia buat dosa yang besar. Ini yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Bila ada kita kalau duduk dalam kalangan para asatizah, duduk dalam kalangan ahli agama, mungkin kita tak nampak. Tapi kalau kita bersama dengan orang yang bukan dalam bidang agama, orang yang sosial, berada di bandar-bandar, kita akan lihat bagaimana masyarakat kita. Bila nak semayang, dah bertaubat, dah kembali ke pangkal jalan. Menganggap bahawa sembahyang itu adalah perkara yang jenaka, perkara yang boleh dibuat-buat main, adalah perkara yang boleh diperkotak-katikkan. Sedangkan sembahyang adalah wajib kepada setiap insan, setiap Muslim. Bahkan baru-baru ni saya mengajar di KL. Ada seorang saudara, seorang pakcik, dia datang kepada saya, dia cerita kepada saya, Ustaz, dulu Ustaz, di pejabat saya tak bolehlah cerita pejabat apa, tapi ini sebuah pejabat di Kuala Lumpur. Bos tu, dia tak nak buat, dia ada suatu majlis tahunan untuk syarikat. Jadi bos ni dia tak nak ada tari menari, tak nak ada konsert, tak nak ada penyanyi. Tetapi staf yang bawah semua nak penyanyi, nak ada artis datang. Kata apalah tak ada artis, bosan lah, tak best lah. Yang bos ni tak nak. Dia kata kenapa pula kita nak buat, saya tak suka. Disebabkan itu dia dibuang, dia dijatuhkan daripada jawatan dia. Sebab apa? Dia dianggap sebagai kolot, dianggap sebagai orang yang tak moden. Apalah tak boleh artis panggil artis-artis, kita nak berhibur, kata dia. Tak apalah berhibur, tak apalah kita buat sikit-sikit, kita menari-nari ke, tak apalah, kata dia. Akhirnya bos tersebut dianggap hina, sedangkan apa yang dia buat salah tak? Yang dia buat itu adalah yang benar, menghalang daripada berlakunya kemungkaran. Dia ada kuasa, dia halang. Tetapi orang yang macam ni dipandang hina. Orang yang macam ni dipandang sebagai kolot. Nanti kita akan lihat hadis yang seterusnya, bagaimana Nabi SAW beritahu kepada kita, ketika mana kita diberi pilihan untuk memilih sama ada menjadi orang yang lemah ataupun kolot, maka pilihlah kolot. Nabi ajar kita untuk menjadi orang yang kolot. Dan kita akan lihat pada hadis yang akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah minggu hadapan kita akan cuti seminggu. Cuti ya tak? Menyambut perayaan Aidilfitri. Moga-moga puasa kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Kata ulama, laisal eid liman labisal jadid wa innamal eid man ta'atahu tazid. Raya yang sebenar, Aidilfitri yang sebenar bukanlah dengan kita beli baju baru. Bukan tak boleh, belilah baju baru. Tetapi bukan itulah tujuan sebenar perayaan. Perayaan sebenar apa dia? Perayaan yang sebenar adalah kita merayakan dengan ketaatan kita yang bertambah setelah kita ditarbiyah 30 Ramadan. Allah mendidik kita menjaga semayang, menjaga lisan, menjaga mata kita daripada melakukan perkara-perkara yang maksiat. Maka moga-moga dengan Aidilfitri, raya yang kita sambut ini adalah menyambut ketaatan kita yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin awal, tapi saya ucaplah sebab mungkin lepas ni kita tak berjumpa, dengan ucapan selamat hari raya, maaf zahir batin, mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Maka jagalah perkara-perkara sunnah dalam Aidilfitri. Ketika kita menunaikan solat Aidilfitri, moga-moga kita dapat tunaikan solat hari raya Aidilfitri. Janganlah sedih tak dapat balik kampung. Tak apa, kerana ada hikmah di sebaliknya. Kita kena yakin kepada Allah, jangan sentiasa kita fikir negatif je. Kita suka nak mencari kesalahan orang. Fikir hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat ini semuanya adalah kehendak, apa yang berlaku semuanya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang merancang, tetapi Allah yang menentukan. Kita hanya boleh merancang, tetapi Allah lah yang menentukan. Allah tentukan yang lebih baik untuk kita. Yakin dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sentiasa sangka buruk, sentiasa nak menyalahkan orang lain. Akhirnya kita duduk bergaduh, hati kita pun tak tenang. InsyaAllah tuan-tuan, sambutlah raya ini dengan penuh kegembiraan. Pakailah dengan pakaian yang terbaik pada 1 Syawal nanti. Jangan lupa bayar zakat fitrah.
datang majlis hari raya nanti, datang solat raya nanti, ikutlah jalan yang lain, mengikuti sunnah baginda SAW, pergi ikut jalan lain, balik ikut jalan lain. Nabi SAW apabila pergi nak menunaikan solat raya, Nabi akan cari jalan yang lebih jauh, dan balik Nabi akan cari jalan yang lebih dekat tapi jalan yang berlainan. Begitu juga sunat untuk kita makan terlebih dahulu sebelum kita pergi menunaikan salat hari raya, dan perbanyakkanlah takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam raya sehinggalah salat Aidil Fitri dilaksanakan. Wallahu alam tuan-tuan, saya mohon maaf segala kesilapan dan kesalahan tutur kata saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang dalam hal itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.